Baik, yang pertama sekali saya nak menggambarkan kepada tuan-tuan sekalian bagaimana kita nak asaskan perbincangan kita ini. Ialah perbincangan kita ini berdasarkan kepada kisah-kisah yang berlaku pada zaman sahabat dulu. Diriwayatkan daripada Al-Hakim melalui jalan Ibn Syihab. Beliau telah berkata, telah keluar Umar bin Ibn Khattab. Umar telah keluar radhiyallahu anhu ke Syam, dan bersama kami itu Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu an. Jadi Umar berjalan menuju ke Syam, ke Palestin pada masa itu bersama Abu Ubaidah Al-Jarrah. Maka kami sampai kepada aliran sungai, sedangkan Umar di atas unta. Sampai ke tempat sungai. Umar ni Amirul Mukminin, presiden lah, Perdana Menteri lah kira Umar kalau kita hari ni. Dia duduk atas unta. Dan pada masa itu sampailah kepada sungai. Lalu beliau turun, menanggalkan sepatunya, kasutnya, lalu menggalungkan kedua dia di leher. Dia ikat tali kasut dia, letak kat leher. Ini presiden ni, Perdana Menteri ni, Amirul Mukminin. Dan kemudian beliau pun mengambil tali kunta itu dan mengharungi sungai. Jadi apa kata Abu Ubaidah? Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, wahai presiden, engkau akan disambut oleh tentera dan pembesar-pembesar Syam, sedangkan engkau dalam keadaan begini. Maknanya dia jalan, kasutnya letak kat leher. Macam mana? Kemudian berkata Umar, sesungguhnya kami adalah kaum yang Allah muliakan dengan Islam, maka tidaklah kami mencari kemuliaan dengan yang selainnya. Jadi nombor satu tuan-tuan, pada malam ni saya ingin mengajak diri saya, semua golongan aktif yang ada dalam masyarakat tanpa mengira agama, bangsa dan kepercayaan kita, ideologi politik kita, mari sama-sama kita hidup mulia. Kita hidup mulia. Mari sama-sama kita hidup mulia. Macam mana nak hidup mulia? Hidup mulia bersama kebenaran dan hidup mulia bersama keadilan. Keadilan ni bukan parti keadilan, jangan salah sangka pula. Keadilan ni maknanya keadilan yang betul, bukan parti-parti ni. Keadilan yang sungguh-sungguh. Keadilan pada parti ni nampak adil keadilannya tu, tapi macam-macam cerita kita dengar. Baik. Yang pertama sekali, mari hidup mulia. Hidup mulia, manusia dia mesti hidup dalam keadaan bersama-sama. Tidak tindas menindas antara satu sama lain. Macam mana yang berlaku pada hari ini. Kita melihat berbagai perkara penindasan demi penindasan. Bukan saja penindasan, dipaksa orang yang tak nak ambil apa yang dia tak nak. Dipaksa. Kemudian selepas itu diberhentikan kerja. Penindasan demi penindasan, sampai peringkat hak-hak mereka yang sepatutnya dapat dikacau, dihabiskan dengan kerana dia tak ikut perintah dia. Sampai keluar statement daripada pemimpin berkenaan, dia kata dia nak menyusahkan rakyat. Jadi sini nombor satu, saya mengajak diri saya, diri tuan-tuan puan-puan sekalian, mari kita mulia, hidup bersama kemuliaan. Jangan biarkan kita hidup bersama kehinaan, hidup bersama kerendahan, hidup bersama perkara-perkara yang kita kata sepatutnya tidak, tapi kena. Kita akan bincang nanti kemudian. Jadi saya pertama, hidup bersama kemuliaan. Itu nombor satu. Orang yang mulia ialah orang yang merdeka. Orang yang mulia, orang yang merdeka. Dan hakikat kemerdekaan bukan hanya kita bebas daripada penjajah-penjajah musuh macam mana yang difahami hari ini. Orang yang mulia, orang yang merdeka. Kalau dalam bahasa Arab disebut hurriyah, merdeka. Orang yang bebas daripada penjajahan. Nombor satu, kita nak sebut sini, penjajahan, kebebasan manusia daripada penjajah kuasa luar. Yang pertama, kuasa luar yang menguasai kehidupan negara. Sesebuah negara dan hasilnya, kalau dulu British datang, olok-oloknya dia nak membawa satu kebaikan pada kita, membawa pembaharuan, membawa pendidikan yang moden, sehingga sekolah-sekolah, guru-guru semua ikut dia, pakai baju putih. Semua putih, nampak bersih di luar, tetapi di dalamnya penuh dengan perkara-perkara yang hitam. Dia bertujuan mengambil hasil, mahsul
negara yang tersayang ini, tanah Melayu pada masa itu, termasuklah juga yang ada di Sabah dan Sarawak, di Singapura dan sebagainya. Jadi mereka datang sebagai penjajah. Maka yang pertama sekali, orang yang mulia tidak akan rela hidup mereka itu dijajah. Dijajah oleh berkuasa-kuasa luar yang ada. Sehingga daripada itu, penjajah telah merampas banyak harta-harta negara. Sama ada secara kita tahu ataupun yang kita tak tahu. Banyak sangat. Sehingga akhirnya sebahagian daripada mereka telah merubah sejarah negara kita. Pejuang-pejuang kemerdekaan, pejuang-pejuang yang membebaskan negara kita daripada mereka dikata sebagai penjahat, dikata sebagai penderhaka, dikata sebagai mereka yang penjenayah. Tetapi yang bersekongkol dengan mereka, yang bersama dengan mereka, diberikan jawatan, diberikan pangkat, diberikan harta dan sebagainya. Ini berlaku. Nombor satu, tuan-tuan, hidup mulia, kita kena bebas daripada penjajah luar. Ini nombor satu. Kalau di negara kita ini, kita masih lagi mengakui ada kuasa-kuasa lain yang boleh menjadikan negara kita ini mengikut apa yang dia nak. Saya bagi contoh sini, minta maaf saya sebut secara langsung. Ada orang kata dekat negara kita ni ada banyak Freemason. Memang banyak pun. Ada banyak Illuminati. Memang ada pun. Bukan saja segala Freemason, Illuminati, yang tersembunyi, hidden hand di belakang. Mereka juga bersembunyi di atas nama-nama yang hebat-hebat, yang pada hari ini sebenarnya telah menjadi satu kita kata cita-cita kepada golongan-golongan yang mau mengaut keuntungan. Jadi yang pertama, tuan-tuan, kita ada hidden hand di negara kita. Dia sebut deep state. Deep state. Kalau saya nak cerita kat sini, deep state ni banyak bukti, tapi saya tak boleh sebut secara langsung. Kerana bila saya sebut secara langsung apa yang berlaku di negara kita dengan deep state yang ada pada hari ini, apa maksud deep state? Ada orang tanya. Deep state ni apa? Deep state? Deep state ni kerajaan dalam kerajaan. Kerajaan dalam kerajaan. Ini pihak pegawai polis, pihak tentera, kita kena tahu ni. Kalau kita tak tahu deep state ni, kita ingat kita dah okey memperjuangkan negara, memperjuangkan bangsa dan agama. Rupa-rupanya kita memperjuangkan kehendak penjajah tadi, kehendak hidden hand. Kita bermati-matian, kita ingat mempertahankan negara kita, mempertahankan keamanan, keselamatan negara. Rupa-rupanya kita hanya mempertahankan kepentingan orang-orang yang tertentu yang ada di dalam negara kita, yang bersembunyi di belakang pangkat dan nama-nama yang hebat, di belakang jawatan-jawatan yang ada, di belakang kata muka manis parti-parti politik yang ada pada hari ini. Dan inilah kita lihat, wahai tentera, wahai polis, wahai rakyat jelata, sedarlah bahawa kita kena mengenali apakah yang ada dalam permasalahan-permasalahan yang ada dalam negara ini, termasuklah deep state yang sedang berlaku. Kerajaan di dalam kerajaan yang telah memimpin negara kita ini secara langsung, tanpa kita mengetahui. Kita ingat kita berjuang untuk agama, bangsa, negara, sebut berlaung dengan Allahu Akbar. Rupa-rupanya di belakangnya ada Freemason, Illuminati. Di belakangnya ada berbagai perkara hidden hand yang tersembunyi, yang berjalan dengan kepentingan-kepentingan tertentu. Itu nombor satu. Yang kedua, bebas. Jom bebaslah. Jom bebaslah. Maka kebebasan yang kedua ialah daripada belenggu penjajahan pemikiran, belenggu ideologi, belenggu adat istiadat yang kita gambarkan sebagai yang merosakkan, yang mengancam kita. Kita kena bebas daripada pandangan-pandangan jahat ni. Dulu kita kata ada komunis, sekarang Zionis. Dulu kat Malaysia kita kata komunis, diharamkan parti komunis. Sekarang ni dia telah berjalan bersama Zionis. Dan selepas ini mereka akan berjalan bersama pemikiran-pemikiran yang memecah belahkan negara kita ini, iaitu pemikiran-pemikiran kesamarataan agama, sehingga orang agama pun akan berpecah-pecah.
Dan tuan-tuan puan-puan ini, kita nak kena bebas daripada segala penjajahan berbentuk pemikiran, ideologi, dan kita kembali kepada sesuatu yang betul, yang benar. Kalau bagi Islam, yang benar itulah al-Islam. Inna dina indallah al-Islam. Ini bagi Islam. Sebab tu negara kita dalam perlembagaan persekutuan yang menjadikan bahawa Islam adalah agama persekutuan. Dan bila Islam agama persekutuan, maknanya kita kena hormati Islam sebagai agama yang paling tinggi di dalam negara kita. Al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam paling tinggi, tak ada yang lebih tinggi lagi daripada Islam. Semua yang ada mesti bersama-sama. Bukanlah maknanya kita nak ketuk kepala dia, kita nak hina dia, kita nak takut orang agama lain tak boleh. Bukan. Dalam Islam jelas la ikraha fid din. Tidak boleh kita paksa orang masuk Islam. Tak apa, nak ambil agama lain, ambillah. Tetapi Islam diletakkan sebagai kedudukan yang paling tinggi. Ini dalam perlembagaan negara kita. Begitu juga yang menjaga, yang memayungi Islam adalah raja-raja yang di Pertuan Agong, yang hari ini seolah-olahnya seperti diikat tangan dan kaki mereka, seperti disumbat mulut-mulut mereka. Minta maaf saya sebut dekat sini, yang di Pertuan Agong, yang majlis raja-raja adalah merupakan kuasa tertinggi yang memayungi Islam dalam negara kita ini. Maka sebab itulah kita mau bebaskan negara kita ini daripada pengaruh-pengaruh belenggu penjajahan pemikiran yang mengatakan bahawa kita ini mesti sama rata, kita ni mesti sama, agama ni sama je. Agama tak sama. Kalau sama, buat apa ada beza-beza agama kan? Jadi nombor dua, ini akan memecah belahkan kita. Kita follow perlembagaan, kita follow perundangan yang ada, tanpa kita merasa sangsi dan ragu-ragu. Saya minta maaf tuan-tuan pembahasan mati Allah Subhanahu Wa Taala. Rukun negara, kepercayaan kepada Tuhan, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang. Jadi itu semua, raja-raja semua terlibat di situ. Maka kita nak kena tengok balik. Yang kedua, bebas daripada pemikiran-pemikiran yang merosakkan negara kita. Apa pemikiran yang merosakkan? Tiba-tiba pemikiran-pemikiran luar negara lebih hebat daripada dalam negara. Kita menjadikan rujukan kita orang luar negara. Kalau kata Bill Gates, kita kena ada 8 jus. 8 jus pula, 8 dos. Pfizer 8 dos dia nak kena bagi anak-anak lagi. Kita ada pakar ni, kita ada pakar. Kita masih lagi pemikiran kita dijajah, nak tengok barat, nak tengok daripada sana, semua nak refer kat sana, rujuk kat sana. Pasal apa? Kenapa? Sebab kita belajar ke Oxford, maka kita nak kena rujuk kat barat. Kerana kita pandai belajar, kita pandai bercakap sikit, tak pandai pun, pandai bercakap sikit. Belajar dekat universiti luar negara di barat, di Oxford, kita nak rujuk kepada barat, nak rujuk kepada apa yang ada di sana. Kita tak cukup pakar ke? Kita tak cukup pakar ke? Ini adalah penjajahan pemikiran yang sedang berlaku pada hari ini pada umat manusia yang ada di Malaysia ni. Dengan mengatakan saya daripada luar negara, saya hebat sebagainya, kita menafikan kepandaian, kecerdikan, kemahiran dan tenaga-tenaga pakar yang ada dalam negara kita ini. Profesor Mustafa Ali, toksikologi, farmakologi, tidak dirujuk. Datuk Profesor Dr. Nur Azlan Shah, pakar saintis, pakar virusel dan sebagainya. Banyak lagi lah kalau nak sebut. Ni penjajahan ni, kita nak kena rujuk juga dekat antarabangsa ni. Sedangkan negara kita ada ramai pakar-pakar. Apabila pihak kami menyatakan bahawa pihak genom, institusi genom kita tidak ada data berkenaan dengan ubat-ubat yang ada pada hari ini, yang kita guna hari ini, tiba-tiba dia datang sana buat peresmian pelancaran genom besar-besaran. Saya bertanya dengan kawan-kawan di genom, seperti berlakon dan lakon-lakonan. Saya minta maaf tuan-tuan, saya kena cakap yang ni. Kita kena bebaskan. Kalau dulu para ulama kita, para pemimpin masyarakat kita sampai peringkat bersambung nyawa mereka, dibunuh, ditangkap, diseksa, ada yang mati dalam penjara. Hari ini kita tak sanggup nak bercakap, minta maaf. Sebab tu tuan-tuan puan-puan, kita nak kena rasakan perkara yang kedua. Ketiga, jom bebaslah.
Maka kebebasan yang ketiga daripada pengaruh sikap dan akhlak buruk, adat istiadat yang buruk, yang lemah daripada luar yang kita pinjam ke dalam. Yang kita pinjam ke dalam tanpa berfikir. Apa yang dibuat kat luar kita kena ikut. Semua buat ikut SOP kena ikut. Pagi tadi ada satu pertemuan di IPK, di mana para calon-calon yang ada di Melaka dipanggil. Maka dilarang untuk buat sesuatu berdasarkan SOP. Tiba-tiba bangun Datuk Dr. Nur Azlan Shah. Dia kata, saya seorang saintis, saya bertanding pada hari ini pun kerana saya tak mahu lagi SOP yang tidak berdasarkan sains itu berkuasa dan bermaharaja lela. Dan kita pula mengikuti perkara tanpa ilmu, hanya ikut saja apa kata orang yang di sana, orang yang di barat sana tu. Maka yang ketiga, kebebasan bermakna kita bebas daripada pengaruh-pengaruh sikap, akhlak, adab yang buruk, adat istiadat lemah, membawa bencana kepada masa hadapan yang sepatutnya cemerlang dalam negara kita. Tuan-tuan, saya nak sebut kat sini, saya mendapat satu maklumat. Kalau Melaka sahaja ada orang kata apa, Melaka ni macam mana nak maju dan sebagainya. UNESCO sahaja bagi kat Melaka setahun 30 juta. UNESCO sahaja bagi kat Melaka nak develop, sejarah nak develop ni 30 juta. Mana pergi tu? Hilang. Petronas 30% hilang. Tak ada pun. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak bebas daripada pengaruh-pengaruh sikap berpura-pura yang macam baik, macam hebat, cakap menangis-nangis depan TV, tapi rupanya di belakangnya penuh dengan kehitaman dan kepekatan, penipuan dan rasuah. Ini kita nak bebas daripada itu. Apa lagi yang kita boleh buat? Kalau kita sanggup bebas daripada British, Portugis, Belanda, kita tak sanggup membebaskan diri kita daripada adat istiadat mereka. Follow sahaja. Tuan-tuan, puan-puan yang rahmati Allah, tanah Melayu dulu di bawah Osmania. Perang Dunia Pertama telah menyebabkan Osmania jatuh. 1922 dipecah-pecahkan negara-negara yang di bawah Osmania dulu. Negara kita, tanah Melayu ni, semenanjung tanah Melayu di bawah Osmania, diberikan kepada Belanda, British, dibagi pada British. Kenapa bagi pada British? Kerana British ini belakang dia direct Yahudi, Zionis. Itu pada tahun 1922. 1924 dihancurkan Amirul Mukminin, habis. Osmania dipotong kepalanya, Amirul Mukminin dihabiskan, tak ada dah. Maka negara kita bertambah teruk ikut British. Sampai sekarang ke kita nak ikut pemikiran British? Sampai sekarang ke kita nak ikut pemikiran luar? Kita rujuk kat luar, pakar luar. Kita tak ada ke pakar-pakar kat dalam ni? Bodoh sangat ke rakyat Malaysia ni? Kita ada ramai pakar. Saya berjumpa dengan ramai pakar. Kami berjumpa dengan ramai pakar. Pakar vaksin manufacturer pun ada. Ada di kalangan kami pakar vaksin manufacturer. Ada di kalangan kami pakar bahagian ekonomi. Ada di bahagian pakar public health. Bahagian kesihatan awam yang mengatakan begini, tetapi kita masih ikut SOP kan, dajjal yang ada daripada barat. Ini kedua, pembebasan. Yang ketiga, pembebasan daripada pengaruh sikap luar yang ada dalam negara kita hari ini. Yang kelima, yang ketiga, yang keempat, kebebasan daripada kuasa-kuasa penjajah yang ada di dalam negara kita, yang hari ini menguasai kehidupan negara, menguasai kehidupan rakyat. Lebih teruk lagi, mereka menguasai agama dan masa depan negara. Jadi kita nak kena bebaskan diri kita. Bebaskan dari penjajah-penjajah yang ada ni. Dulu matanya biru, dulu seluar pendek, baju putih, seluar putih, dulu janggutnya putih, dulu semua dah cakapnya pun cakap orang putih, macam setengah-setengah menteri. Tak mau cakap Melayu dah, cakap Melayu sekali-sekali je. Kenapa? Saya graduate from Oxford. Saya graduate from Oxford, so I should be speaking in English. Cakap pun cakap orang putih. Nak tunjukkan dah kepala tu dah kena dijajah, hatinya dah dijajah. Bangga dengan bahasa orang luar.
bangga dengan adat istiadat orang luar, dilantik menjadi naib presiden kepada WHO, bangga dengan pangkat yang diberi oleh negara yang menjajah kita, dan kita pula sanjung. Allahu Akbar. Malam ni Ustaz nak azam apa ni? Sudah apa tak tahu, tak habis baca. Yang keempat, kita nak bebas kan? Jom bebas. Jom bebaslah. Kita nak bebas daripada mana? Bebas daripada kuasa penjajah yang ada dalam negara. Dulu luar negara, masuk dalam, British lah, Portugis lah, Belanda lah. Sekarang kuasa-kuasa yang ada dalam negara, yang mana kehidupan kita dikuasai oleh mereka. Sampai nak sembahyang pun ikut kepala dia. Nak sembahyang pun ikut kepala dia. Oh, sembahyang 1 meter jarak, 1 meter jarak. Ikut siapa? Sembahyang 1.5 meter, sembahyang 2 meter, sembahyang 3 orang, 4 orang. Ikut siapa? Mana hujah dan fakta sains? Apa fakta sainsnya? Masuk kereta 2 orang, 3 orang, seorang. Mana fakta sainsnya? Tak ada fakta sains. Mekah dan Madinah dengar ia semayang rapat, kita masih jarak. Kenapa tak ikut Mekah Madinah pula? Sebelum ni kata kita nak ikut Mekah dan Madinah. Sekarang kita nak ikut mana? Bill Gates. Ambil Bill Gates jadi imam kat sini. Baru betul. Ambil Bill Gates jadi imam. Inilah hakikatnya. Jadi kita nak bebas daripada kuasa-kuasa penjajah yang ada di dalam negara ini. Yang mana kuasa-kuasa itu sekarang ni sedang melakukan berbagai kekejaman, kezaliman kepada umat. Bukan sahaja kepada rakyat, kepada agama kita dan masa depan, dan pada anak-anak kita. Siapa kuasa-kuasa itu? Jom bebaslah. Siapa kuasa-kuasa itu? Yang pertama sekali ialah pemimpin-pemimpin yang rendah akhlaknya. Yang pertama, pemimpin yang rendah akhlaknya. Siapa pemimpin yang rendah akhlak tu? Tak habis-habis dengan kes-kes. Ada orang kata, kan, yang ini kes mahkamah, ini kluster mahkamah. Yang cakap tu pun kluster mahkamah juga. Sama aja. Yang ini kata, yang ini kalau parti ni menang, yang ini akan terbebas daripada mahkamah. Yang cakap tu pun kluster mahkamah juga. Semua pakat mahkamah belaka. Dan kes bukannya kes yang biasa-biasa. Kes yang luar biasa, luar tabi'i. Bukan kes yang biasa, luar biasa. Tuan-tuan dan mata Allah, yang pertama, bebas kuasa penjajah di dalam negara kita ni. Yang pertama, pemimpin-pemimpin yang rendah akhlaknya, yang buruk syakhsiah mereka, yang hanya mementingkan kehidupan diri mereka sendiri. Rakyat sampai peringkat angkat bendera putih, nak minta makanan, nak minta bantuan, tak ada rumah, tak ada makanan, tak ada bantuan. Tiba-tiba apa yang berlaku? Dia kata bendera putih ni tak bagus sebagainya. Dia duk bincang pasal siapa nak jadi Perdana Menteri. Dia bincang siapa nak jadi menteri. Kuasa mana? Tak cukup, lompat sana, lompat sini. Ini pemimpin-pemimpin yang berendah, yang hina akhlaknya, dan masyarakat pun nampak. Ini bebas daripada penjajah-penjajah yang begini. Kemudian daripada parti-parti ataupun kelompok-kelompok yang rosak suasananya. Parti-parti yang rosak suasananya. Parti-parti politik hari ini yang telah melakukan kerosakan yang banyak kepada umat dan rakyat pada hari ini. Dan kita tahu, saya berbincang dengan beberapa peguam-peguam yang ada. Saya bincang dengan berbagai peguam yang ada. Saya tanya, macam mana ni? Dia kata sistem kepartian yang ada dalam negara kita ini adalah sistem kepartian yang rosak dan tidak boleh diubah, melainkan parti perlu dibubarkan, buat lain. Macam mana? Saya tanya. Saya tak pandai politik, saya orang NGO. Dia kata, kalau pemimpin melakukan kesalahan, untuk menurunkan pemimpin yang atas melakukan kesalahan, orang bawah kena pakat-pakat, memilih pemimpin-pemimpin kecil, membina satu pemimpin kepada satu pemimpin sampailah ke atas, dan kemudian di atas baru boleh lawan.
Tuan-tuan, sebelum pemimpin yang di bawah ni ada kesedaran ni, nak pergi ke atas, nak lawan, nak tukar jawatan yang ada ke atas tu, dia dah kena cantas dulu. Dah kena cantas dulu. Nak ubah pemimpin macam mana? Sebelum dia naik, dia dah dicantas dulu. Dah dicantas dulu. Dan kemudian kalau ada pun dah sampai ke peringkat majlis tertinggi, naik atas, mau mengubah kepimpinan itu. Politik wang menguasai parti politik. Politik wang menguasai kepartian hari ini. Kelompok-kelompok parti rosak.